Malta ialah sebuah negara kepulauan yang terletak di tengah-tengah Laut Mediterranean. Negara ini terdiri daripada 5 pulau utama, iaitu Malta yang merupakan pulau terbesar, Gozo, Comino, serta Pulau Kemunet, Cominodo, dan Filfla yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini terletak kira-kira 58 batu, 93 km di selatan Sicily. Pulau-pulau di Malta dikenal pasti dengan formasi batu kapur yang dominan, dan sebahagian besar pantainya terdiri daripada tebing curam atau vertikal yang terbentuk daripada batu kapur. Pantai ini dikelilingi oleh teluk, kuala, dan kaf. Meskipun keluasan negara ini hanya 316 km persegi, namun jumlah penduduknya mencapai lebih kurang 450,000 orang, menjadikannya antara negara terkecil di dunia dari segi keluasan dengan populasi yang padat. Malta memiliki satu bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malta, sementara bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa resmi. Negara ini berbatasan dengan Libya di utara sejauh sekitar 290 km dan dengan Tunisia di timur sejauh sekitar 290 km. Di ujung timur, terdapat Laut Tengah yang memisahkan pantai Italia dari benua Afrika. Ibu kota Malta adalah Valletta, yang memiliki luas sekitar 0.8 km persegi. Valletta merupakan ibu kota terkecil di seluruh Uni Eropah. Terdapat banyak fakta menarik mengenai Malta, dan di bawah ini disajikan 6 fakta yang menarik tentang negara ini. Malta ialah sebuah republik dengan sistem pemerintahan parlimen dan pentadbiran awam yang mirip dengan model Westminster. Negara ini memiliki kadar penyertaan dalam pengundian kedua tertinggi di dunia dan tertinggi di kalangan negara yang tidak mewajibkan pengundian mandatori, berdasarkan kadar penyertaan dalam pilihan raya Dewan Rendah Negara dari tahun 1960 hingga 1995. Parlimen yang terdiri dari satu kamar terdiri daripada Presiden Malta dan Dewan Rakyat. Presiden Malta, yang menjabat sebagai simbolik utama, dilantik untuk jangka 5 tahun melalui resolusi Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Republik saat ini ialah George Vella, yang dipilih pada tahun 2019 setelah dicalonkan oleh Parti Buruh dan Nasionalis dalam faksi pembangkang. Sejarah Malta bermula sekitar 5,900 SM, ketika pendatang dari Pulau Sicily tiba dan mula menetap di sana. Pada zaman Neolitik, budaya di Malta berkembang dengan struktur megalitik yang terkenal sejak sekitar 3,600 SM. Pulau-pulau ini menjadi tempat untuk kuil-kuil seperti Bugiba, Mnajdra, Gentija, dan lain-lain. Antara tahun 800 dan 700 SM, orang-orang Phoenicia menjajah Malta, membawa budaya dan bahasa Semitik. Mereka menggunakan pulau ini sebagai pos untuk perluasan pelayaran dan perdagangan di Laut Mediterranean. Kemudian, Carthage mengambil alih kontrol pulau-pulau ini hingga tahun 216 SM, ketika orang Romawi membantu orang Malta mengusir Carthage. Setelah itu, Malta dikuasai oleh Kekaisaran Byzantine dan kemudian ditaklukkan oleh bangsa Aghlabids pada tahun 870 M. Nasib penduduk setelah penaklukan Arab agak kabur, tetapi kemungkinan pulau-pulau ini diambil alih semula pada awal milenium kedua oleh peneroka dari Sisilia yang berbicara dalam dialek Siculo-Arab. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1798, Perancis di bawah pimpinan Napoleon menguasai Malta. Malta mendapatkan kemerdekaan pada 21 September 1964. Di bawah perlembagaan tahun 1964, awalnya Malta masih mempertahankan Ratu Elizabeth II sebagai raja, dengan seorang Gubernur Jeneral yang bertindak atas namanya. Pada suatu masa dahulu di Afrika, sebahagian daripada benua tersebut telah terhubung dengan Malta. Ibu kota Malta, yang dikenali sebagai salah satu bandar pertama yang direka bentuk dengan teliti di Eropah, ialah Valletta. Pada tahun 1564, bandar ini telah dirancang semasa pemerintahan Knights of St. John. Sebelum tiba para kesatria ini, kawasan tersebut hanya terdiri daripada tanah yang tidak digunakan dengan menara pengawas kecil yang dikenali sebagai St. Elmo. Knights ini merancang bandar ini sebagai tempat perlindungan bagi tentera dan orang yang cedera semasa Perang Salib pada abad ke-16. Valletta juga dikenali sebagai salah satu ibu kota yang paling kecil di Eropah. Lebih kurang 17,000 tahun yang lalu, Malta merupakan sebahagian daripada jambatan bawah laut yang menghubungkan Afrika Utara dan Sicily, Sepanyol. Namun, pada masa kini, kawasan tersebut telah tenggelam sepenuhnya dalam air. Di negara ini, ahli arkeologi telah menemui peninggalan haiwan seperti gajah dan kuda Nil yang berasal dari Eropah dan Afrika Utara. Dikenali dengan julukan lebah madunya.
Pada zaman kuno, orang Yunani memberi pulau ini nama Melit yang bermaksud madu manis, mungkin karena Malta menghasilkan madu yang unik dari spesies lebah khas yang hidup di sana. Lebah ini, dikenali sebagai Apis mellifera ratneri, merupakan subspesies dari lebah barat. Kemudian, orang Romawi menyebut Pulau Malta dengan nama Melita. Lebah jenis ini cenderung berwarna gelap. Lebah ini telah beradaptasi dengan suhu tinggi dan musim panas yang kering serta musim dingin yang sejuk di pulau ini. Koloni lebah ini berkembang sepanjang tahun dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan musim di pulau-pulau tersebut. Ini juga merupakan subspesies yang sangat tangguh dalam menghadapi ancaman seperti tawon, tikus, dan kumbang, dan bisa menjadi sangat agresif. Pelancongan. Malta dikenali sebagai destinasi percutian yang amat popular di kalangan penduduk Eropah, terutamanya disukai kerana cuacanya yang panas, warisan bersejarah yang kaya, dan seni bina yang menakjubkan. Terdapat beberapa monumen yang terkenal di sini, termasuk 3 tapak warisan dunia UNESCO, seperti Veleta dan 7 kuil megalitik. Beberapa di antaranya merupakan struktur berdiri bebas tertua di dunia. Veleta, yang merupakan ibu kota negara, memiliki tarikan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi di sini ialah kubu yang mengitar bandar. Walaupun telah dibina sejak abad ke-16, kubu ini masih berfungsi dengan baik dan telah mengalami beberapa pemulihan sepanjang masa. Ciri yang unik tentang Veleta ialah penggunaan batu karang berwarna kekuningan sebagai bahan binaannya. Lebih kurang 80% daripada bangunan di bandar ini masih asli dan terus dijaga. Pelawat juga berpeluang untuk melawat 2 pelabuhan utama Malta, iaitu Grand Harbour dan Masamhead Harbour, serta Katedral St. John. Di Pulau Gozo, terdapat sebuah kampung yang mempunyai bangunan dengan ciri khas kayu dan diwarnakan dengan warna ceria. Terletak di tepi pantai, tempat ini sejajar dengan tema Popeye Terseaman. Pelancong di sini berpeluang untuk menaiki bot di sepanjang pantai, mencuba permainan trampolin air, bersantai di atas geladak bot, dan menikmati hidangan unik tempatan dan wain kampung. Masakan pulpet tital maku ialah satu hidangan tradisional ikan yang amat popular di Malta semasa musim panas. Hidangan ini terdiri daripada ikan bilis yang digoreng dan lazimnya dihasilkan dengan mencampurkan ikan bilis, telur, jus lemon, parsley, pudina, garam, bawang merah, dan bawang putih. Ikan bilis disedapkan dengan garam dan lada sulah, kemudian dicampurkan dengan telur yang telah dipukul, pudina, parsley, serta bawang merah dan bawang putih yang ditumis. Gabungan ini digoreng dalam minyak zaitun sehingga menjadi rangup di kedua-dua belahnya, dan akhirnya dihidangkan panas dengan menitis jus lemon segar. Full bitem ialah sebuah sup tradisional Malta. Sup ini lazimnya diperbuat daripada kacang panjang, bawang putih, cuka, minyak zaitun, parsley, garam, dan lada sulah. Semua bahan dimasukkan ke dalam periuk dan direbus sehingga kacang panjang masak dengan baik dan air menyusut sepenuhnya. Rebusan kacang ini umumnya dinikmati dalam keadaan panas, tetapi boleh juga dihidangkan sejuk atau pada suhu bilik keesokan harinya. Ia biasanya disajikan bersama dengan roti Malta, serta minyak dan tomato di sisi sebagai pendamping.